Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ملء معلم وعدد معلم وزنة معلم صلاة نظيمة القدر والمقدار. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Seluruhnya terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda Tuan Imam, pegawai masjid, ahli datang kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi menggunakan kitab kita, iaitu Ringkasan Sifat 20. Ringkasan Sifat 20. Dan kita berada di penghujung tahun 1441 Hijrah. Nak masuk dah. Kita dah bersedia akan tibanya tahun yang baru Hijrah 1442. Pejam celek rupa-rupanya kita dah masuk lepas bulan Zulhijjah dah, sampai dah bulan Zulhijjah dah sekarang ni. Allahu Akbar. Umur kita semakin meningkat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita berdoa agar kita sentiasa diberikan kekuatan dan juga keazaman, lebih-lebih lagi rahmat daripada Allah taala untuk dapat kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, insya-Allah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, menggunakan kitab kita iaitu Ringkasan Sifat 20 karangan tuan guru kita, nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Muka surat yang keempat lagi. Nak cerita muka surat keempat ni memang panjang lagi lah, sementara dah belum nak masuk ni, masuk kepada huraian ni. Kita mengaji macam tu lah, tajuk dia satu, tapi bila kita hurai sabar sedikit tu, nak bagi jelas, nak bagi nampak. Bukan tak boleh masuk terus, boleh, tapi kita nak bagi jelas yang kita nak mengaji ni, apa yang akan kita pelajari dan apa yang kita boleh dapat. InsyaAllah. Jadi kita dah bicara dah yang pertama tentang nama, yang kedua nama pengajian ini, ilmu ni, yang kedua dari sumbernya, yang ketiga dari kandungannya. Pada minggu lepas kita dah bicara dah yang ketiga, kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul. Dan hari ini kita akan bicara tajuk yang keempat, iaitu apa yang akan dibincangkan. Yang empat perkara yang akan dibincangkan dalam ilmu tauhid ini. Yang pertama ialah ilahiyat, iaitu melibatkan ketuhanan, hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari segi wajibnya, dari segi mustahil yang mungkin ada pada mustahil ada, bukan mungkin, mustahil ada bagi Allah taala. Dan yang ketiganya ialah dari segi harusnya zat Allah macam mana. Adakah kita manusia ni boleh tahu zat Allah taala, sifat-sifat Allah taala?
Kalau nama Allah Ta'ala tak apalah. Nama Allah Ta'ala ni banyak. Orang kata bila tanya nama Allah Ta'ala banyak. Hak mana nama Allah Ta'ala? Yang mana baik semua nama Allah Ta'ala. Contohlah kan. Tapi yang kita tahu benar, ya Allah rakam dalam Quran, walillahil asmaul husna, bagi Allah Ta'ala itu nama-nama yang indah. Ada berapa nama? Ada 99. Lain dah bagi Allah Ta'ala tu 99. Jadi jumlah ada 100 lah. Allah Ta'ala tu satu. Yang hak lain bagi nama Allah Ta'ala, bagi Allah tu ialah ada lagi 99 yang kita ada baca asmaul husna tu. Nas'aluka ya man huwa Allah. Nas'aluka ya. Tu dia. Kalau orang tanya kepada kamu siapa dia, tu Allah Ta'ala. Nas'aluka ya. Kalau dah ditanyakan kepada kamu siapakah itu Allah Ta'ala, nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang tu kena hafal. Kena hafal lah. Kalau nak suruh saya baca lah ni, tak tahu pergi tak mana. Boleh ingat separuh lebih lah kan. Tak lagi dia pergi celaru habis. Kalau pakat-pakat nyanyi sama-sama boleh gagah. Contoh lah kan. Allahu Akbar. Jadi nama-nama Allah yang indah wajib hafal lah. Bukan kata sunat lah. Wajib kena hafal. Wajib. Bukan kata wajibul ghunnah. Wajib kena hafal. Wajib kena hafal ni tak ada siapa boleh terlepas. Sebab apa? Pasal apa wajib kena hafal? Karena sebagian ulama kata siapa yang hafal nama Allah Ta'ala 99 ni wajib masuk syurga. Pasal apa? Maknanya dia sayang Allah Ta'ala lah. Nama-nama Allah Ta'ala ni, kalau orang buat ujian teka-teki mana nama-nama Allah Ta'ala daripada 20 nama ni, bagi contoh dia buat teka-teki 20 tu, dia buat nama-nama tersebut. Jadi dia suruh kita tanda. Kita boleh jawab full mark, penuh, betul semua, alhamdulillah. Maknanya itu jaminan daripada Allah Ta'ala lah tu. Mudahlah urusan dia nanti di alam kuburnya, nanti di hari perhitungannya, nanti di hadapan Allah Ta'ala nanti, semua mudah belaka. Pasal apa? Tu tanda dia ingat Allah Ta'ala. Jadi kena hafal nama tersebut. Lagi senang jenis hak duk menyanyi lagu ni. Hak duk main nyanyi lagu Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Hak tu tak boleh nak hafal, saya pun berhenti dengan ayat tu. Kalau hak jenis lagu lama-lama dulu boleh. Raihan ke mana ke Rabbani tahu dulu ni. Kan hak jenis lagu hak yang kita menyanyi tadi ni. Yang jenis tu senang. Yang tu kena hafal nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Biar ingat sentiasa dalam jiwa kita, dalam hati kita. Barulah Allah tengok dengan pandangan rahmatnya, kita sayangkan Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala, walaupun tulis tak erti. Walaupun tulis tak betul pun. Kalau orang tanya suruh tulis tak? Tobat dah. Tak boleh. Ar-Rahman ni ejah macam mana? Atau Ar-Rahman bagi contoh kan, Zul Jalali wal Ikram, lagi tak erti. Allah boleh tulis alif lam lam ha. Tulis kat dia tu alif lam lam ha, hamuhum dosa. Tu dia zaman dulu. Cerita zaman dulu ni. Siap. Sumpah Sumpah aku tulis kat dia alif lam lam ha, hamuhum dosa. Tu dia punya dulu. Allahu Akbar. Tu ibarat dia tu. Wajib kena hafal. Yang pertama ialah uluhiyat ataupun ilahiyat, melibatkan ketuhanan. Kena faham. Kenal Allah Ta'ala ni macam mana, sehingga sampai tahap yakin apa yang berlaku semua dengan ketentuan Allah Ta'ala. Sampai kita sampai satu tahap yakin apa pun yang berlaku, sakit ke, sihat ke, susah ke, senang ke, apa segala semua dengan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai satu tahap yang macam tu.
apa sekalipun tidak boleh menafikan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya muhasabah dirilah. Boleh jadi yang berlaku tu sebab salah kita. Contoh aksiden, mungkin sebab kita bawa laju. Hari lain kita bawa laju tak aksiden pun, tapi hari tu kita bawa laju jadi aksiden. Sebagai contoh. Cuma ada sebab musabab ada. Ada perkara yang berlaku disebabkan sebab musabab. Ada perkara yang tanpa ada sebab musabab, tak tahu. Tengok-tengok rebah ya. Tengok-tengok ada rebah. Orang kata sakit jantung. Tengok cek-cek dia tak ada sakit jantung pun. Allah nak cabut nyawa dia, tengok pasal apa? Ataupun tidak. Tidak. Allah perintahkan malaikat waktu tidak tersebut, roh kita ni diangkat ke langit. Roh kita diangkat. Kemudian Allah nak bagi balik. Wa huwa yatawal anfus hayna mautiha. Maka dialah yang mematikan manusia ketika mana manusia itu tidak. Diangkat, jangan nyawa dah. Diangkat, roh ni keluar. Tengok, sebab tu yang kita mimpi macam-macam, pasal roh duk tengok macam-macam. Roh kita ni duk tengok macam-macam. Saat mimpi kawan nu, saat mimpi hak nu, saat mimpi hak ni. Macam saya lah, saya mimpi jumpa polis tak pakai topeng. Tu dia tak pakai mask. Polis tanya, ustaz, dalam mimpi ustaz tak pakai topeng. Tak apa, saya kenal ustaz, nasib baik hang kenal aku, kalau tak kenal kena melayar duitku 1,000. Tu dia. Pasal apa? 1/8 kuat kuasa, siapa yang tak pakai mask kena denda 1,000. Tu dia, sampai tera tu punya mimpi. Mimpi takut kena bayar 1,000. Bukan mimpi pasal takut penyakit tu. Mimpi takut pasal apa? Takut kena bayar saman. Allah Akbar. Contohlah kan, contoh ya. Jadi roh kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antaranya kita nak bagi tahu bahawa ada yang berlaku dengan sebab musabab, ada yang berlaku tanpa ada sebab musabab. Tanpa ada sebab musabab. Allahu Akbar. Itu melibatkan ilahiyat. Yang kedua, cerita tentang nubuat. Kita mengaji ilmu tauhid ni cerita tentang kerasulan, kenabian. Siapa nabi-nabi ni, siapa rasul-rasul ni, siapa, apa sifat-sifat mereka. Tambah-tambah lagi baginda Rasulullah. Mengajilah kita ni, tok guru duk cerita tambah-tambah apa Buddha tu, lagu qasidah Buddha tu. Marhaban ya nur. Hak orang mengaji lagu marhaban tu, budak-budak tu. Contoh cerita pasal sifat-sifat Rasulullah belakang. Cerita pasal sifat-sifat Rasulullah. Mengenai apa yang ada pada jasad Rasulullah dan juga mengenai perangai ataupun budi pekerti baginda Rasulullah SAW. Cerita dalam Buddha tu, Buddha Busairi, yang dikarang pada di Mesir pada waktu tersebut. Itu antaranya cerita tentang para rasul. Dan yang ketiga ialah benda-benda ghaibiyat ataupun syam'iyat, benda-benda yang ghaib. Benda-benda yang ghaib. Cerita tentang Allah Ta'ala kita tak nampak, tentang malaikat kita tak nampak, jin kita tak nampak. Lagi surga, neraka, adanya alam kubur dan sebagainya, dosa, pahala, semua tu siapa yang cerita? Para rasul yang bawa. Para rasul lah yang membawakan cerita semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui kekasihnya, iaitu para malaikatnya, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril lah yang bawa beritahu kepada para rasul tentang syurga dan juga neraka, tentang pergolakan di antara nafsu dengan syaitan, yang dibantu oleh syaitan melawan roh dengan yang dibantu oleh para malaikat, yang cuba di mana iblis dan juga syaitan ni sentiasa usaha untuk menyesatkan kita semua. Dia usaha, iblis dengan syaitan ni, dia usaha agar kita ni terpesong itu dia, iaitu sentiasa melakukan salah dan juga silap kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan dia.
Dia tak suruh kita nak buat baik-baik ni, tak ada. Dia cuba nak pesongkan. Kalau kita buat betul pun sekali lagi dia mula kacau. Kalau orang yang ilmu dengan cara ilmunya, oi hang ajak hebat, hang tengok berapa ramai nak murid hamai malam ni. Orang dia pakat tanya soalan, semua hang jawab, relax je. Contohlah. Dia kacau dengan cara orang yang alim. Bagi orang yang alim dia uji, dia kacau dengan ilmunya supaya kita pun terpesong. Duk rasa bangga diri seronok. Tambah-tambah pula duk rakam pula, like belaka. Berapa orang pakat duk tengok pula rasa seronok. Maknanya ada peminat. Contohlah kan, ada peminat, seronoklah kita ni pun. Duk tengok balik, view balik, orang duk komen-komen pula, terbaik buat punya pasal. Like belaka. Allahu akbar. Tu contohlah. Manusia ni macam tu ya. Kalau hak alim ni dia uji macam tu. Kalau dia tak boleh jawab, dia rasa malu. Kalau orang tanya dia tak tahu, dia rasa malu. Nak abang kata dia tak tahu, dia akan kata yang saya tahu ke atau sebagainya. Dia mula nak mohon orang. Pasal apa? Sedangkan dia tak tahu, dia takut, dia malu orang tanya dia tak tahu. Macam tu ujian masing-masing datang. Orang kaya dengan cara harta dia sendiri, dia nak bagi sedekah ke orang. Aku dulu penat-penat kerja nak mampu. Siang malam aku ni, dulu ni waktu muda-muda dulu, lah ni waktu aku senang hampa lah ni, duk tengok dulu pak hang tu penyegan nak mampu. Patutlah hang susah, pak hang penyegan nak mampu. Boleh duit kerja duk bazir duit boros. Bagi contoh. Bukan tak kaya, pak hang tu senang sama orang aku, tapi pak hang tak reti nak urus duit. Aku dulu ada duit kira beli tanah Langkawi. Dia. Aku ada duit kira nak beli. Yang pak hang tu ada duit kira perhabis ya. Perhabis ya. Aku ni tu dia duk beli tanah sampai 2-30 holong. Yang pak hang tu sampai tanah pun tak ada, sewa duduk atas tapak orang. Allahu akbar. Tu sebagai contohlah. Sebagai contoh harta dengan cara harta. Kalau miskin pula susah, terpaksa kerja sampai tak boleh nak sembahyang. Susah ni, susah. Mau tak mau kena kerja. Kerja pula sampai tinggal sembahyang. Bagi contoh, semua akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi mengikut hawa nafsu manusia yang diganggu oleh syaitan. Syaitan goda manusia. Syaitan goda kita semua. Semua orang yang sihat, maka iblis pun kacau dengan kesihatan manusia. Allah sihat. Hang sihat nak heran po. Kuliah tiap-tiap malam ada di masjid, nak heran po hang tak pergi malam ni esok ada. Tak ada masalah Kalau hang tak pergi pun tak apa. Tak lagi hang buka, tak lagi orang rakam siap ada dalam tu dah nak rakam mengaji lah. Bukan payah senang ya. Zaman lah senang. Allahu akbar. Takat dia tu biasalah tu. Orang lain tuk-tuk guru lain punya hebat lagi berlambak lagi, boleh cari dalam YouTube nak mengaji ya. Allahu akbar. Tu cara senang orang yang sihat. Ajak pergi jalan merata, pergi makan malam, pergi taman boleh pergi makan-makan. Allahu akbar. Dengan cara sihat. Orang muda cara muda, orang tua cara tua. Yang tua tak larat, Allah berehatlah, duduk di rumah lah. Berehatlah semua. Di masjid tu duduk kira masjid belakang yang pak hang ni pun. Sampai yang kita ni pun sampai tak dan nak urus rumah tangga je duduk kira nak pergi masjid ya. Macam-macam lah. Godaan daripada iblis dan juga syaitan mengenai manusia ni. Semua masing-masing ada ujian dia. Tak ada seorang pun yang terlepas daripada ujian. Sama ujian daripada Allah Ta'ala dan godaan daripada nafsu dan juga syaitan. Yang keempat yang akan kita bincangkan ialah mengenai mumkinat ataupun tentang makhluk. Kita semua ni makhluk. Alam ini pun makhluk, dunia ini pun makhluk, segala-galanya ialah makhluk. Melainkan Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala sahaja yang
Maha Pencipta yang kekal selama-lamanya, tiada awal dan tiada akhirnya. Yang lain tu semua ada daripada tiada. Tak ada sesuatu pun daripada di alam dunia ini yang kekal selama-lamanya, melainkan illa wajhah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara bab ghaibiyat, benda sam'iyat telah lagi lah. Kita manusia ni tak tahu adanya alam kubur atau sebagainya, kita takkan tahu. Siapa boleh pergi korek-korek tanya, weh macam mana behak duduk dalam kubur? Behak boleh, tak ada siapa boleh pergi korek tanya tengok. Pokok lah simpan hak minggu lepas pergi korek balik tanya. Pak Long, macam mana Pak Long? Pergi korek tengok. Macam mana Pak Long, seronok duduk dalam kubur? Depa pasang aircon kat aku, sejuk nak mampu contohlah kan. Allah Akbar. Saya cerita ni sebab ada orang yang pasang aircon dalam kubur. Ada orang pasang aircon dalam kubur. Siap pasang aircon, siap pasang lampu dalam kubur. Setengah orang yang percaya sampai tera tu. Kubur ni harga apa? Harga 150,000. Pasal siap dengan pasang aircon 24 jam. Jadi jangan risau, tak ada istilah hangat. Tapi tak tahulah aircon tu hidup ke tak. Tu dia pasang aircon. Pasang aircon siap dengan lampu. Allah Akbar. Ada pasang aircon. Subhanallah. Pasal apa? Takut hangat duduk dalam kubur nanti. Habis tu kalau duduk seorang-seorang pun boleh. Kalau duduk seorang-seorang, awak yang tak pergi duduk sekali dengan 10 orang, pergi duduk sekali semua orang tu kubur tu lagi senang. Boleh juga sembang-sembang. Contohlah kan. Tapi manusia ni percaya sampai tu. Tak apalah, aku hangat siap beli tanah kubur. Kubur sendiri ni siap dengan apa? Aircon dengan lampu lengkap. Cuma tak apa petik air je. Petik air ada lauk orang tak ada. Yang ada aircon dengan lampu ada. Allah Akbar. Ada sampai teratur. Subhanallah. Kalau kita ni dia fikir macam mana manusia ni boleh fikir sampai tahap tu. Kalau kita fikir balik, alah kalau hang pasal aircon kan lampu pun duduk seorang-seorang nak sembang dengan siapa? Nak sembang dengan siapa? Manusia ni kalau duduk seorang-seorang jadi gila. Cuba duduk lama-lama, kerajaan kata semua mesti wajib duduk dalam rumah. Nanti kerajaan hantar makanan ya, mampu pecah habis rumah. Tak tahu nak pergi buat apa. Allah Akbar. Contohlah kan. Benda yang sam'iyat yang kita tak dengar. Yang kita tak tahu tapi hanya kita dengar ya. Para alim ulama cerita satu-satu berdasarkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bawa cerita kepada kita mengenai nikmat ahli kubur dan juga siksaan bagi ahli kubur. Ahli kubur siksaan dia macam mana, nikmat dia macam mana, punya seronok bila ahli kubur ni. Ahli kubur ni bila masuk dalam kubur tu, kalau dia boleh nampak syurga dia tu, Allah lapangkan dia, maka mudahlah. Fanuyassiruhu, saya nak tahu ayat dia tadi ni. Fanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan jalan dia tu sampai dia mudahkan urusan dia. Pasal apa? Sebab dia nak tengok dah nikmat syurga, bidadari dan sebagainya. Allah Akbar. Seronoknya bidadari ni duk panggil abang, mainlah cepat. Hang jangan duk panggil aku seksa ni tau. Tu dia. Hang tak tahu aku punya terseksa punya ni, yang hang duk panggil-panggil pula. Ya Allah, bilalah nak berlaku kiamat. Sampai antara tu ahli kubur ni sampai dia minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bilalah nak berlaku kiamat, bilalah nak berlaku kiamat, bilalah nak berlaku kiamat. Pasal apa? Tak sabar nak ambil nikmat yang Allah tunjukkan tu. Bagi orang yang jahat pula, Allah Akbar, yang banyak dosa pula, Allah tunjukkan tempat siksaan dia. Ya Allah, aku duduk dalam ni pun kuasa punya teruk bahar, teruk dah terang ni. Macam manalah aku kalau duduk dalam neraka yang sebenar nanti. Ya Allah, janganlah bagi jadi kiamat lagi. Aku tak sanggup nak rasa, terang ni pun aku teruk dah. Kalau nak kena seksa dalam neraka, Allah Akbar, tak tahu nak habaq lagi teruk.
Ibarat dia macam tu. Allahu Akbar. Dan sebagian ulama kata apa? Syurga ini adalah untuk orang yang berdosa. Syurga ini disediakan untuk orang yang berdosa sebenarnya. Macam mana tu tak? Orang yang berdosa dan juga bertaubat pada Allah Ta'ala, itulah habuan bagi ahli syurga. Dan neraka pula adalah orang yang berdosa tetapi tidak bertaubat. Neraka ialah orang yang berdosa tetapi tidak bertaubat. Bagi ahli syurga, orang yang berdosa tetapi dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjadi. Kita tengok dalam dunia ni, ada siapa yang tak pernah buat dosa? Ada? Tak ada. Sebab itulah ulama kata apa? Ulama kata syurga ni tempat bagi orang yang berdosa. Janganlah, sebab itulah kita tidak boleh mencela orang lain. Kalau orang lain buat salah, buat dosa pun kita tak boleh cela dia, sebab kita tak tahu, boleh jadi Allah sediakan tempat kepada dia syurga jika dia sempat bertaubat pada Allah Ta'ala. Sebab tu kita tak boleh mudah untuk hukum orang. Tengok apalah hang ni panggil hantu setan mana hang ni. Hang bukan manusia ni, hang ni setan, iblis ni. Hang ahli neraka ni, tak boleh hukum. Kita tak tahu keadaan dia suatu hari nanti. Allah boleh ubah manusia sekelip mata, bila-bila masa Allah boleh ubah. Allah berikan taufik dan juga hidayah. Sebab itulah kita tak boleh cepat untuk menghukum orang. Hari ini kita terlalu cepat, tambah-tambah tengok pula Facebook, tengok pula Instagram, macam-macam lagi. Orang buat salah sikit tu, dia pakai nak hukum belaka. Tambah-tambah hak berlaku kes Siva Gangga punya pasal, dia ni tak layak masuk syurga. Tu dia. Pasal apa? Hang punya pasal kubang lepas tu habis satu cerita. Contohlah kan, orang marah kat dia sebagai contoh. Cuba kita bayangkan berapa ramai orang yang mencela, berapa ramai orang yang memaki, berapa ramai manusia yang kata macam-macam. Allahu Akbar. Mungkin satu rahmat daripada Allah Ta'ala, dengan sebab manusia ni ramai cela maki hamu dia boleh masuk syurga. Pasal apa? Pahala semua boleh kat dia belakang. Orang duk maki kutuk dia, tengok-tengok senang dia masuk syurga. Terima kasih kat hampa kerana hampa duk maki aku dulu, senang aku dapat pahala banyak sebab saya aku sabar. Kita nak kata apa waktu tu? Yang kita duk rasa kita bagus dah atas muka bumi ni. Contohlah kan, kita rasa kita bagus dah tak duduk di atas muka bumi ni. Pasal apa? Pasal kita tak kacau orang lain, kita tak buat masalah dengan orang lain. Tapi pada hakikatnya kita sendiri duk share sekali ke hantar ni dia orang punya duk kata maki hamin bodoh, tak sedar diri, kurang ajar, anak mampu. Tu dia punya bahasa. Contohlah kan, sebagai contoh saya katakan, tengok-tengok dia boleh masuk syurga dulu. Pasal apa? Sebab dia sabar orang kata kat dia. Allahu Akbar. Sebab tu kita jangan hukum orang. Biarlah kalau dia salah, biar kerajaan yang memutuskan. Apa pun sekalinya, yang kita ni, kita kena jaga diri kita semua. Sebab apa? Jangan sampai pahala kita terbuang begitu saja. Kita rasa kita buat elok dah, baik dah, tapi disebabkan mulut kita yang tak jaga, tangan kita yang terlalu cepat untuk sosial dan sebagainya ni, merosakkan habis segala pahala kita. Sebab itulah risiko dia hari ni lebih besar bila ada telefon pintar. Telefon pintar ni risiko lebih besar sebab kita mudah nak share dan mudah untuk komen sama-sama dengan orang lain. Allahu Akbar. Sedangkan kita tak ada siapa pun yang boleh komen pun. Tak perlu pun kita komen, cukup. Macam ayah-ayah tak guna telefon pintar, rasa selamat dia pun. Yang hak jenis guna telefon pintar ni, tu dia dekat duk maki. Allahu Akbar. Dia ni kalau kata bunuh 10 kali mangkit hidup pun tak puas hati lagi. Pasal apa? Punya teruknya orang lain punya kena. Allahu Akbar. Hari ni tak tahulah berapa kes, kita pun tak ada nak tengok dah berita apa ni. Allahu Akbar. Itu sebagai contoh kita katakan. Jadi
syurga ini adalah untuk orang yang berdosa tetapi dia sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tengok balik dalam lipatan sejarah, tak ada manusia yang sempurna. Para rasul sahaja yang Allah pelihara. Mereka tak berdosa tapi mereka ada melakukan kesalahan pada Allah Ta'ala. Salah itu bukan mencemarkan sifat para rasul. Sebagai contoh, Nabi Adam makan buah sehingga menyebabkan dia jatuh turun ke bumi ini. Sebagai contoh, Nabi Musa bila dia tersilap dengan hanya sekali, fawakadahu Musa faqada alaih, Nabi Musa pukul sekali saja, tengok-tengok mati orang Bani Israel tersebut. Puak Qibti itu mati, bukan buat Bani Israel, iaitu Qibti, orang suku bangsa dengan Fir'aun ni. Jadi Fir'aun marah. Sebagai contoh, Nabi Allah Yunus alaihi salam yang keluar daripada tempat dia sendiri, daripada negeri tempat yang dia berdakwah, sehingga berada di tepi laut, sehingga Allah perintahkan kepada kepada ikan Nun untuk menelan dia. Semua itu adalah pengajaran untuk kita semua. Bukan bermakna para rasul itu menunjukkan melakukan dosa, tak. Sebaliknya ialah berlakunya salah, kesilapan dari segi kepercayaan mereka, iaitu mereka rasa macam seolah-olah benda ni tak boleh nak selesai. Sebagai contoh, samalah juga dengan ada orang yang kata Rasulullah SAW dan juga para sahabat lari keluar daripada kota Mekah. Lari keluar daripada kota Mekah. Tak, Rasulullah tak lari keluar, tapi Allah yang perintah untuk keluar daripada bumi Mekah menuju ke Madinah, hijrah. Itu sebagai contoh. Jadi kita kena tahu bahawa benda yang sam'iyat, benda yang ghaib, tidak akan diketahui oleh manusia, melainkan Allah yang datangkan menceritakan kepada siapa? Iaitu kepada para rasulnya. Sampailah berlakunya kiamat. Cerita tentang bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar nanti, mengenai hari perhitungan di hadapan Allah Ta'ala, sekecil-kecil semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita ni kena ingat, termasuklah dosa pahala. Dosa pahala pun kita kena tahu bagaimana dosa ni yang merosakkan manusia, dan pahala itulah yang mengangkat darjat manusia. Dosa ini boleh merendahkan dan juga menghina manusia, dan pahala dapat mengangkat darjat seseorang di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi contoh pahala, dosa dengan pahala, kita tahu ke ada dosa pahala? Tak tahu. Tak ada siapa tahu. Kalau para rasul bagi tahu, tak ada. Di mana dikatakan oleh Imam Sayuti radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, Imam Sayuti kata pahala manusia ini, pahala sedekah terbahagi kepada 5. Pahala sedekah terbahagi kepada 5. Yang pertama, kalau kita sedekah kepada orang yang senang, maka Allah berikan 10 kebaikan kepada seseorang. Kalau kita sedekah bagi orang yang senang ni, yang tak ada susah apa ni, kita belanja dia makan bagi contoh, kan, contohlah kan, makan-makan sekali, tak apa, saya biar, contohlah kan, tak apalah makan berdua, kita pun tak apa, tolong banyak. Setiap 1 sen tersebut Allah gandakan kepada 10 kali ganda, ataupun bersamaan dengan 10 kebaikan. Kalau kita sedekah kepada orang yang susah, orang yang buta, orang yang pekak ke, ataupun orang yang ditimpa dengan bala bencana ujian, maka Allah gandakan kepada 90 kali ganda. Allah gandakan kepada 90 kali ganda. Sebab itulah kita ni kalau nak tolong, carilah orang yang benar-benar memerlukan, dapat pahala banyak. 90 kali ganda. Allahu Akbar. Kalau kita bagi kat dia RM1, Allah ganda jadi RM90. Allahu Akbar. Seronok. Kita ni kalau manusia ni, kalau dapat terus lah, hari ni pergi cari taman orang susah, bagi kat dia RM10, tengok-tengok duduk dalam paket 900, syok tak kira. Allahu Akbar. Ni 900 Allah ganti balik, punyalah seronok. Tiap-tiap hari pergi cari.
Tu kalau aku bagi 10, macam skim cepat kaya. Tu kalau abang bagi 5,000. Kalau abang bagi 50,000 macam mana? Tu dia. Nah, Allah Akbar. Kalau abang bagi 50,000, nah, kami bagi ke abang keuntungan sebulan 5,000 selama 24 bulan. Tu dia punya cerita. Punyalah semangat ni. No, skim cepat kaya. Allah Akbar. Tu sebagai contoh. Kalau kita berikan sedekah kepada orang yang memerlukan, maka Allah gandakan kepada 90 kali ganda. Ataupun berikan kebaikan 90 kali. Kalau kita berikan kalau kita berikan sedekah tersebut kepada siapa? Kepada sanak saudara, adik-beradik ataupun jiran tetangga yang dekat dengan kita, maka Allah berikan ganjaran sehingga 900 kali ganda. Adik-beradik kita bagi kat adik-beradik. Allahu Akbar. Kita bagi kat adik-beradik yang memang susah lah. Adik-beradik kaya tak payahlah. Hang kaya dah tak payahlah, cukup hang guna duit hang sendiri, duit hang tu makan tak habis. Aduh, jenis perangai apa tau. Contohlah kan, taklah kan. Lalunya orang yang kaya ni dia action. Jaranglah kan. Allah cakap terang ni nak jemput aku makan. Mai jemput, mai di rumah nak palang, pangah mai di rumah. Adalah buat makan-makan sikit, buat makan apa? Tak apalah, mai lah. Buat bihun, ya bihun goreng. Allah cakap bihun goreng, nak heran apa aku. Tu bihun goreng pula kosong pula tu. Telur pun tak ada. Bihun goreng buah toge dengan apa dah? Cukai apa dah? Kucai. Kucai, daun kucai. Buah toge dengan daun kucai. Allah Akbar. Sebagai contoh. Buah daun kucai lah dengan toge. Allah Akbar. Telat pun tak lepas. Orang tengok pun tak sera. Nak bubuh dalam pengut pinggan tu, ada pinggan kosong tak? Pinggan kosong tak? Saya ni tak makan banyak. Malam-malam ni tak makan banyak lah. Sikit lah. Sikit lah. Pasal apa? Tengok toge dengan daun kucai lah. Kena cuba bubuh udang ke, bubuh sotong ke. Nampak gaya macam tak cukup ni. Pasal apa? Pasal sedap. Tengok lauk pun saja pun geram lah. Allah Akbar. Sebagai contoh lah kan. Sebagai contoh dia tu. Jadi kalau kita pergi sedekah kepada sanak saudara, adik-beradik yang susah, jiran tetangga yang susah, digandakan sehingga 900 kali ganda. Kalau kita berikan kepada mak ayah pula, Allah gandakan kepada 100,000 kali ganda. Tu dia. Bayang 100,000 kali ganda. Bagi kat mak, nah RM10. RM10 nak beli, aku nak beli apa RM10? Tak apalah, ambil lah. Kok mak nak beli Milo air ke lagi. Contoh lah kan. Kok mak nak beli Milo air ke apa kan. Bagi RM10. Darab dengan 100,000 jadi 1 juta. Tengok-tengok duduk dalam paket 1 juta. Tu dia. Tiap-tiap hari tak apa mak air RM10. Tu kalau cik bagi kat mak RM10. Kalau cik bagi 100 kat mak 10 juta. Tu dia punya seronok. Allah Akbar. 100,000 kali ganda. Cuba kita bayangkan 100,000 kali ganda. Allah lipat gandakan ganjaran pahala kepada ibu dan ayah. Bagi orang yang ada mak dengan ayah, silap banyak jika dia membiarkan ibu dan ayahnya tidak diberikan duit. Bukan sedekah, tapi sebagai penghargaan, kemuliaan kepada ibu dan ayah. Bukan niat sedekah. Mak lah cek sedekah kat mak. Aku penampak mampu hanya aku siapa nak sedekah. Contoh lah kan. Lebih habak pula ni mak cik sedekah kat mak lah RM50. Aku penampak mampu contoh lah kan. Tak ada bagilah kat mak teringat kat mak dulu ni mak lah yang bela cik ni susah payah. Mak lah simpan raya kita bagi duit raya kat mak ayah. Contoh lah kan. Kalau bagi alhamdulillah. Mak ayah pun walaupun senang pun seronok dapat duit. Kita walaupun senang pun orang bagi duit seronok. Tambahlah orang yang tak ada duit. Bagi ke orang susah. Ya Allah, terima kasihlah Ustaz.
Pasal apa? 3 hari dah saya tak makan. Sungguh ni tangan duk terketak ni. Tanya ada makan apa dah? Tak makan apa lagi. Tangan duk ketak ni, nak suap nasi tu tangan duk terketak. Pasal apa? Dah 2 hari 3 hari dah tak makan. Allahu Akbar. Sampai tu ada yang susah, yang kita tak pernah jumpa. Bayang tengoklah. Bayang tengok yang kita duk rasa Allah nak makan di rumah ni, peti ais tu penuh. Ya nak tambah baru lepas korban ni, peti ais penuh dengan daging, dengan tulang, sampai tak ada tempat nak bubuh. Orang tukang dulu bagi tapi tak nak tak pun hutan mana lagi ni. Nak ejah ni, kalau boleh peti ais tu aku tambah satu lagi. Punyalah semangat ni. Pasal apa? Banyak sangat daging korban. Allah Akbar. Terlalu banyak sangat nikmat yang Allah bagi. Yang orang lain ni apa pun tak ada, buka peti ais ayak kosong ya. Ayak kosong tu pula ayak paip pibuh dalam botol, bubuh balik dalam peti ais. Allah, ni tangan duk terketak. Subhanallah. Tu sebagai contoh. Kalau kita berikan kepada mak dan ayah, itu lebih berkat rezeki kita. Bagilah. Jangan lupalah mak ayah, jangan lupa. Jangan lupalah mengenai mak ayah. Sebab itulah keberkatan yang akan Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, kalau kita berikan kepada para alim ulama ataupun ahli fikih, ahli fiqh, Allah gandakan menjadi 900,000 kali ganda. Kalau mak ayah ni 100,000 kali ganda. Tapi orang alim, ahli fikih, ahli fiqh 900,000 kali ganda. Cuba bayangkan. Pasal apa? Sebab dia mengajar kita tentang dunia dan juga akhirat. Betul ataupun salah amalan yang kita buat, baca kita tu Quran tersebut betul ataupun tak, sembahyang kita tu sah ataupun tak. Kalau mak ayah kita alim, lagilah besar pahala dah. Mak ayah kita itulah yang alim, yang ajak kita segala-galanya, ilmu fiqh, ilmu tauhid dan sebagainya. Pahala dia lagi besar bila kita bagi duit kat dia, lagi besar berbanding dengan kalau dah mak ayah yang biasa-biasa saja. Tu sebagai contoh. Tapi kalau orang ahli alim ni, kalau kita bagi kepada dia, lagi besar ganjaran Allah berikan. Bayangkan 900,000 kali ganda. 900,000 kali ganda. Kadang-kadang kita rasa sikit ya, tapi di hadapan Allah Ta'ala, subhanallah, yang selama ni kita duduk makan dengan dia, yang kita duduk bagi kat dia macam-macam tu, kita duduk rasa sikit saja. Bagi contoh, tolong angkat beg ya, tolong angkat beg ya, ataupun bubuh tuan ya, ataupun contoh ni, meja ni, kita nampak benda tu simple lah, kecil ya, tapi di sisi Allah Ta'ala suatu perkara yang sangat mulia, sangat hebat. Allahu Akbar. Bayangkan 900,000 kali ganda. 900,000 kali ganda yang Allah berikan. Tu kalau melibatkan RM2 lah. Kalau pahala yang ni pun sama lah. Kita buat baik kepada para alim ulama. Allahu Akbar. Tu salah satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Agar apa? Agar manusia ini mendekati para alim ulama, berbuat baik dan memuliakan mereka. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah, jadi janganlah kita rasa susah hati ataupun gelisah, kerana Allah tawarkan ganjaran pahala yang sangat banyak. Kalau tak boleh dekati para alim ulama sekalipun tak mampu, tetapi ingatlah mak dan ayah. Ingatlah mak dan ayah. Itu pun dah dikira besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran pahala. Baik, ada soalan. Depa tulis siap dah. Soalan yang pertama, boleh tak beras fidyah puasa kita bagi kepada pusat tahfiz? Soalan yang pertama, boleh tak beras fidyah puasa kita berikan kepada pusat tahfiz? Perlu ingat siapa yang layak makan fidyah, iaitu hanya 2 golongan sahaja yang berhak makan duit fidyah ni, fakir dan miskin. Orang lain tak boleh. Kalau kita hantar kepada pusat tahfiz, kalau kita berikan kepada pusat tahfiz, kalau pusat tahfiz tu budak-budak semua senang belaka, yang duk bayar yuran 400-500 sebulan,
mereka tak berhak makan sebab mereka bukan orang golongan yang fakir miskin. Fidyah ini adalah untuk golongan fakir miskin sahaja yang layak menerimanya. Kalau kita bagi kepada pusat tahfiz tersebut untuk para pelajarnya tersebut yang mana kita tak tahu, tapi bila siasat tengok-tengok senang-senang belaka sebagai contoh, fidyah kita tu tak sah. Pasal apa? Sebab mereka tak layak terima. Sebab tu kena cari golongan fakir miskin. Tapi kalau pusat tahfiz tu memang budak-budak tu sendiri susah. Sebagai contoh, umur mereka dah balik. Syarat dia mesti balik juga lah. Bukan boleh bagi pusat tahfiz dah anak-anak baru umur 10 tahun 11 tahun, mereka ada orang yang urus. Ni kena bagi orang yang balik pada hukum syarak yang dia kena cari sendiri, duit dia sendiri, maknanya dia dah boleh usaha cari duit. Tu cara dia. Kalau kita bagi kepada pusat-pusat tahfiz yang mana budak-budak tiba umur 10 tahun 11 tahun, yang tu tidak digalakkan, melibatkan fidyah. Kalau zakat lain, sebab zakat dia ada 8 asnaf. Depa budak-budak tersebut dia masuk dalam fi sabilillah. Tak apa, tak ada masalah. Tapi fidyah ni ialah golongan fakir miskin sahaja yang layak memakannya. Yang kedua, adakah perlu kita cakap nak banyak fidyah puasa atau sekadar niat saja? Kalau gitu niat nak makan, tak payah banyak, tak payah makan lah, senang. Tak boleh. Jadi kalau adakah perlu kita cakap nak banyak fidyah puasa atau sekadar niat saja? Okey, mungkin maksud dia macam ni. Wallahualam lah, saya tak tahulah ni. Mungkin maksud dia ialah bila kita bagi ni duit saya bagi nah. Tapi niat di hati kata ini adalah duit fidyah. Itu mungkin maksud dia di soalan ni. Saya tak tahulah siapa tanya soalan ni. Tapi kalau faham sekali gue, saya nak banyak fidyah lah. Dalam hati aku tengin aku nak banyak fidyah, tapi niat dia di hati tak buat, tak, bukan. Tapi dalam soalan ni yang saya faham ialah dia bagi kat orang, kemudian dia niat di hati adalah duit fidyah. Dia tak habaqlah kata bahawa ni duit fidyah saya. Boleh tak? Boleh, dengan syarat orang yang terima tu dia layak makan. Dia layak terima. Kita tahu bahawa dia golongan yang layak. Tapi kalau kita tahu golongan dia tu bukan golongan yang layak, tak boleh, kita kena habaq dia. Pasal apa? Tengok-tengok. Contohlah orang pergi pejabat saya, Tuan Syekh, ni saya bagi duit fidyah kat Tuan Syekh lah. Dia habaq, kita tak terima. Tengok-tengok dia tak habaq. Tuan Syekh, ambil RM100. Lepas tu dia niat di hati, ni duit fidyah saya bagi kat Tuan Syekh. Boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Pasal saya tak tahu kata duit tu duit fidyah. Duit fidyah saya tak boleh makan, saya kena cari orang lain tolong. Kena cari orang yang layak untuk makan. Jadi kalau kita bagi kepada orang yang betul-betul layak, kalau kita niat saja cukuplah, lepas dah dari segi hukum. Pasal apa? Sebab dia layak terima fidyah tersebut. Tapi kalaulah dia tu orang yang senang, maka kita kena bagi tahu kat dah, ni duit fidyah. Jadi saya minta tolong ustaz lah cari orang yang layak untuk terima fidyah. Tu baru betul. Kalau dia tu layak terima, kita bagi kat dia, tak apa. Fidyah tu. Pasal apa? Sebab dia sendiri layak. Tapi kalau dia tak layak, kita niat saja di hati, tengok-tengok dia makan. Macam mana kita tahu? Contohlah kan, dah bagi kat aku, mana aku nak tahu hang niat fidyah ke apa ke? Zakat ke apa, sama juga. Zakat pun macam tu juga. Kita kena bagi tahu. Ni apa Tuan Syekh, saya bagi zakat kat Tuan Syekh. Nak tanya hang ni zakat apa nak bagi kat aku ni? Atas asnaf apa? Contohlah kan. Asnaf fakir miskin. Saya tak miskin, saya tak susah. Asnaf fi sabilillah. Ya, saya boleh terima. Sebagai contohlah kan. Sebagai contoh. Tapi kalau para alim ulama, zakat senang. Pasal apa? Sebab atas asnaf fi sabilillah boleh terima. Asnaf fi sabilillah boleh terima, tak ada masalah apa. Tapi kalau bab fidyah, kena siasat dulu. Sebagai contoh dalam tempoh PKP ni, berapa ramai orang yang duk hanya bagi ceramah kuliah saja.
Tapi takdir disebabkan PKP, kuliah semua tak dibenarkan sebagai contoh. Nah, jadi memang habis duit langsung, di rumah pun tak ada duit. Dia layak waktu tu untuk terima duit fidyah, tak apalah walaupun dia tak mengajak, tapi dah termasuk dalam golongan asnaf. Tak apa, selamatlah, selesailah kalau dia makan pun. Masalah dia kalau dia orang macam ni duduk ceramah kuliah dan sebagainya, kita beri kat dia duit fidyah, tak sah. Pasal apa? Pasal dia tidak layak untuk menerima duit fidyah tersebut. Wallahu alam. Kerana alhamdulillah sampai di sini saja pada malam ni. Saya mohon kemaafan daripada semua ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah. Yang baik itu datang dari Allah SWT, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Marilah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.